السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrut Tsamin, muka surat 62 baris 8 daripada atas. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala, dan adapun tanda harus a'rad basyariyah pada hak mereka itu, atas mereka itu rahimahullah, atas mereka itu rahimahullah, rahmat Allah, rahmat Allah tu ada tu, dan salamnya salam Allah. Maka dilihat jatuhnya dengan mereka itu pada orang yang semasa dengan mereka itu. Jadi sekarang masuk perbahasan berkaitan dengan dalil harus pada hak Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Jadi manusia Rasul ataupun Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, mereka itu semua manusia seperti kita. Tapi manusia seperti kita pun tidak seperti kita lah. Kemanusiaan dia tu tidak seperti kita, walaupun manusia sama dengan kita. Kemanusiaan Rasul dan juga Nabi itu ialah lebih sempurna berbanding kemanusiaan kita. Sebab itu dia, bila kita bahas sifat-sifat Rasul, dia akan sebut sifat-sifat kesempurnaan Rasul. Kesempurnaan Rasul itu bukan makna sifat macam Tuhan. Maksud dia sifat-sifat kesempurnaan manusia pada Rasul. Yang mana manusia lain selain pada Rasul belum tentu ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Maka sekarang ni apa dalil yang kata Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni bersifat dengan kesifat kemanusiaan? Maka dia pun sebut, dan ada pun tanda. Dalil lah. Tanda dalil harus a'rad basyariyah. A'rad sifat-sifat basyariyah yang bangsa kemanusiaan. Jadi disebut a'rad itu untuk keluar sifat Tuhan. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tidak ada sifat Tuhan pada dia. Maka Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi bukan Tuhan lah. Jadi Nabi Isa AS bukan Tuhan. Tu. Seperti mana dakwaan orang Kristian. Nabi SAW juga bukan Tuhan. Hebat lagu mana pun dia tetap bukan Tuhan. Dia seorang pesuruh Nabi, pesuruh Allah. Lepas tu bila kait dengan basyariyah, bangsa kemanusiaan, keluar malaikat. Sebab malaikat ni bukan manusia. Dia bukan manusia, dia bukan Tuhan. Dia satu makhluk lain, makhluk Allah Ta'ala juga. Tapi dia bukan jenis manusia, bukan jenis jin, bukan jenis Tuhan. Malaikat juga satu spesies ataupun jenis yang lain. Jadi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bukan malaikat. Sebab ada dakwaan daripada musyrikin, kenapa tidak diutuskan malaikat kepada kami? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jawab dalam Quran, kalau manusia diutus jadi rasul pun tak percaya, apatah lagi malaikat.
tu. Malaikat tu tak macam mereka. Tu. Malaikat tidak boleh tengok, tidak boleh tunjuk pada kita cara makan lagu mana, cara minum lagu mana, cara nikah lagu mana, sebab mereka tak nikah, tak makan, tak kahwin, tak minum. Jadi macam mana nak tunjuk contoh pada manusia? Jadi mereka tidak boleh jadi rasul kepada umat manusia, tak boleh. Begitu juga jin. Jin juga tidak ada dalam kalangan mereka rasul. Jadi Nabi SAW itu rasul sekalian alam, iaitu sama ada di alam jin, di alam manusia, di alam malaikat sekalipun. Semua tu dia jadi pesuruh yang paling mulia sekali, penutup bagi sekalian rasul. Jadi tidak boleh seseorang tu rasul tu daripada kalangan malaikat ataupun jin. Jin pun tak boleh juga sebab kita tak nampak dia. Benda rasul ni kena zahir, kena nyata. Dia nampak kita tak nampak dia. Jadi kalau Nabi SAW dalam kalangan manusia jadi rasul, jin boleh nampak dia. Jin boleh nampak dia. Tapi kalau jin je jadi rasul, jin tu jadi Nabi pada sekalian manusia ni, jadi macam mana nak nampak dia? Tak payah nampak dia lah. Sebab dia jin ni makhluk halus, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak pada seseorang untuk nampak dia. Lain cerita lah tu. Bukan semua orang boleh nampak jin. A'rad basyariah, pada hak mereka itu rasul, atas mereka itu rasul, rahmat Allah dan salamnya, salam Allah. Itu doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan mensejahterakan mereka. Doktor. Macam mana nak tanda dia? Maka dilihat jatuhnya, yakni berlaku a'rad basyariah itu dengan mereka itu rasul pada orang yang semasa dengan mereka itu rasul. Orang yang semasa dengan dia. Siapa dia? Kalau Nabi SAW rasul lah, sahabat. Kalau Nabi Isa AS puak hawariyin. Dalam Quran sebut orang yang mendekati Nabi Isa, yang berdamping dengan Nabi Isa, dia panggil nama dia hawariyin. Orang yang tolong menegakkan agama Allah Ta'ala. Kalau Nabi SAW, dia panggil istilah sahabat. Ini sahabat lah yang meriwayatkan macam mana Nabi ni. Nabi pergi pasar, Nabi makan, Nabi minum, Nabi pergi perang, Nabi bernikah. Jadilah hadis. Bila hadis pula ada dua. Satu mutawatir, satu bukan mutawatir. Kalau bukan mutawatir, dia panggil hadis ahad. Hadis ahad ni pula terbahagi tiga. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Semua tu ada belaka riwayat-riwayat berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Maka kita pun tahu, Nabi SAW macam ni makan dia, macam ni cara minum dia, dia makan apa, semua kita tahu. Itu dalam kitab yang khusus lah berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, Syarah Asy-Syifa oleh Mula Ali Al-Qari. Semua tu menceritakan berkenaan dengan kehidupan Nabi SAW. Sampai sekarang kita boleh tahu macam mana Nabi SAW. Kemudian, dan sampai khabar mutawatir kepada kita. Khabar mutawatir lawan bagi khabar ahad. Khabar mutawatir ni dia diriwayatkan oleh ramai orang, sekira-kira tak boleh bersepakat untuk menipu. Ini makna lebih 10 orang, 20 orang, 30 orang. Kalau 2-3 orang boleh lagi kita kata sepakat bohong kot. Ni bilangan manusia yang riwayat benda tu, sekira-kira kalau sepakat tu mustahil kita kata boleh sepakat. Sepakat untuk bohong mustahil. Iaitu 10 orang, 20 orang, 30 orang dan ke atas. Itu mutawatir lah. Orang yang mengingkari hadis mutawatir, hukum dia kafir. Orang yang mengingkari hadis sahih, hukum dia fasik. Jadi hadis mutawatir ni sikit sangat, tidak sampai lebih 100 pun. Bahkan berapa belah hadis mutawatir. Lain semua hadis yang bukan mutawatir. Hadis yang antara sahih saja. Hadis mutawatir ni memang sahih, tapi dia tahap mutawatir, diriwayatkan oleh ramai sahabat. Macam Al-Quran. Al-Quran ni mutawatir sebab diriwayat oleh ramai orang. Bukan setakat ramai, ratusan ribuan sahabat semua pakat baca Quran dengan qiraat masing-masing. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka adalah faedah didatangkan mereka itu
Mereka itu rasul. A'rad basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Apa faedah rasul-rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan? Ada kalanya kerana membesarkan pahala mereka itu rasul, dengan sebab sabar mereka itu rasul, atas sakit mereka itu rasul, dan lapar mereka itu rasul, dan menyakiti makhluk bagi mereka itu rasul. Noktah. Faedah yang pertamanya ialah kenapa rasul-rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan? Kerana nak membesarkan pahala mereka. Sebab apa boleh besar pahala? Sebab mereka tu sabar atas sakit mereka. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi SAW kena racun. Sakit. Lepas tu sabar. Supaya nanti orang umat akan datang boleh jadi tauladan, ambil tauladan. Nabi SAW sakit pun dia boleh sabar, patah lagi aku patut sabar. Dia lagi kena teruk Nabi SAW. Pergi kepada musyrikin Mekah. Puak-puak musyrikin Mekah pernah pulau Nabi SAW dan keluarga-keluarga dia daripada jual beli. Sakit tu pulau. Orang tak mau jual barang kat dia, tak mau pakai cakap dengan dia. Tu pulau, kena pulau. Nabi SAW pernah dibaling batu sampai darah itu kena mengalir di selipar Nabi SAW. Kita tak kena tu. Nabi SAW pernah dibaling ataupun diletakkan tahi unta. Kita tak sampai tahap itu. Jadi sabar mereka itu terhadap puak-puak musyrikin Mekah ataupun umat yang dia dakwah tu menyebabkan pahala dia besar. Jadi kita ni apa-apa perkara yang menyebabkan kesabaran, kalau kita sabar sungguh, dapat pahalanya. Dia sabar ni makna tidak perlu bila kena tu tidak bercarut, tidak komen, dia diam, senyap, redha tu. Sabar tu. Tapi kalau mari kena kali pertama tu pumpang dah kena, habis tak ada sabar tu. Tu kita sabar tu, kita dah belajar dalam kitab penawar bagi hati tu. Tingkatan sabar, macam mana sabar tu berlaku. As-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu ialah pada pertama kali dia kena. Kalau dia pertama kali kena tu dia senyap tak kata apa, sabar tu. Pertama kali kena dia mencarut dah, tak sabar tu. Tu tak dapat pahala. Walaupun lepas tu dia sabar sekalipun, tu tak kira sabar dah, pahala sabar sudah tak ada. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lapar. Nabi SAW lapar lebih teruk, lebih dahsyat daripada sahabat. Satu hari sahabat Nabi SAW ikat perut di batu. Lapar lah. Supaya tak berasa lapar tu, dia ikat perut di batu. Dia ikat batu di perut. Lepas tu dia mengadu pada Nabi SAW. Kami ni lapar ni. Tengok kami ni ada 2 batu di perut. Nabi SAW angkat baju Nabi SAW. Tunjuk pada sahabat, lagi banyak batu pada dia. Nak kata Nabi SAW lagi lapar pada dia. Tu. Jadi sabar sebab lapar. Ada juga kita macam mustahil dah nak lapar. Kerak sangat makan. Kita kena sabar makan pula. Tu. Bukan sabar lapar dah, sabar makan. Tak larat makan aku orang duk bagi semua. Tak nak tolak tu. Lepas tu menyakiti makhluk. Tadi tu lah, menyakiti makhluk. Umat Nabi SAW menyakiti Nabi SAW. Ada nak bunuh lah, ada yang cekik Nabi lah, macam-macam. Tu semua sabar berlaku. Kalau dia tu bukan sifat kemanusiaan, dia tu malaikat ke apa, dia terbang dah. Kena benda-benda gitu dia terbang dah, pergi mana-mana. Tak ada dah nak sabar duk hadap benda-benda tu. Terus dia terbang ke, dia hempak bukit ke, senang. Sebab apa? Dia malaikat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan malaikat ni, kalau dia malaikat, dia tak ada rasa lapar lah, sebab dia tak nak makan minum. Dia tak makan minum, jadi dia tak lapar, tak makan sampai kesudah pun tak apa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tersebut pada hadis, bermula sabar itu 3 sabar, 3 peringkat. 3 noktah. Bermula sabar itu 3. Sabar atas maksiat, dan sabar atas taat, dan sabar atas bala. Maka barang siapa sabar atas maksiat,
hingga dikembalikan maksiat tadi dengan baik. Dia taubatlah. Bukan. Sobat atas maksiat hingga dikembalikan maksiat tadi dengan baik. Dikembali ni maksud dia pantang diri daripada buat maksiat. Dia pantang dengan tinggal. Tinggal ni maksud dia buat dulu lepas tu tinggal. Pantang ni makna tidak sentuh langsung. Itu pantang. Jadi sobat atas maksiat ni mana dia tu boleh buat maksiat, dia tak buat. Tu sobat. Dia tidak buat. Kalau buat dah tu tinggal, tu lain cerita, tu tak sobat tu. Dia boleh buat maksiat tapi dia tahan, dia tak buat. Tu pantang daripada buat maksiat. Kalau tinggal ni maksudnya dia buat dulu, kemudian tinggal. Tu tak kena. Tu tak dikira sobat atas maksiat. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Mana tadi? Tersebut tadi. Dengan baik sabarnya. Di surat pahala 300 darjat. 300 darjat. 300 darjat kalau sabar atas maksiat. 300 darjat antara satu darjat kepada satu darjat seperti antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi ini iaitu langit pertama dengan bumi lah. Langit pertama dengan bumi. Langit pertama dengan langit kedua. Langit kedua, langit ketiga. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tafsir kata setiap satu darjat itu kalau nak kira dari sudut jarak perjalanan dia 500 tahun. 500 tahun. 500 tahun tu tak tahulah. 500 tahun tu guna kuda ke, jalan kaki ke, apa ke tak tahu. Tapi 500 tahun. Satu darjat saja beza dia 500 tahun. Jadi ahli syurga nanti darjat beza juga. Sebab tu ada yang masuk syurga Firdaus, ada yang masuk syurga Jannatu Adn dan sebagainya. Jadi syurga pun ada darjat juga. Yang paling tinggi sekali syurga Firdaus. Itu syurga yang confirm pada Nabi, para Rasul duduk situ. Kemudian adalah yang masuk sekali dengan para Nabi, dengan para Rasul duduk di dalam syurga Jannatul Firdaus. Cuma siapa tu wallahu a'lam. Tu syurga paling tinggi sekali. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa sabar atas taat di surat Allah, ditulis Allah pahala baginya bagi orang yang sabar atas taat tu 600 darjat. Antara satu darjat dan satu darjat lain di bawah bumi yang ketujuhnya. Hingga di atas arash. Tinggi lagi. Jadi satu darjat ni satu darjat bagi orang buat taat pula ialah seperti lapisan. Jadi bumi ni ada 7 lapisan juga. Langit ada 7 lapisan, bumi pun ada 7 lapisan. Jadi satu darjat bagi orang yang buat taat ni ibarat lapisan yang ke-7 paling bawah sekali bumi dengan arash, dengan dekat-dekat dengan arash. Itu jarak satu darjat. Lagi tinggi. Tadi bumi dengan langit ya. Ni bawah lapisan yang ke-7 paling bawah bumi dengan arash. Itu satu darjat. Lagi besar lah, lagi tinggi. Tapi ni hadis kalau kita belajar penuh bagi hati hari tu, orang buat taat tu rendah lagi. Orang buat maksiat tu lagi tinggi dia punya darjat sabar dia. Sebab darjat orang yang buat baik dengan buat jahat, dengan tahan daripada maksiat ni, tahan daripada maksiat tu lagi payah. Kalau orang buat baik ni mudah ya sebenarnya. Orang buat taat ni lagi mudah daripada orang nak elak maksiat. Nak elak maksiat lagi payah sebab dia lagi dekat dengan hawa nafsu. Mungkin dari sudut tilik yang berbeza boleh jadi. Boleh jadi ditilik dari sudut baik tu jadi tinggi juga. Sebab apa? Sebab nafsu ni asal dia ialah nafsu yang jahat. Nafsu yang jahat. Nah, jadi sampai baik ni kena nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Mana orang tu dia tak payah ada ilham tu dia buat juga benda baik. Semua mari ilham yang baik-baik saja untuk buat kebaikan, untuk buat taat. Tidak mari perasaan-perasaan untuk buat maksiat. Tu nafsul mutmainnah, diri yang tenang.
Keadaan hati itu ada 7 peringkat. Salah satunya nafsul mutmainnah tu. Itu tahap yang keempat. Dapat tu pun jadi dah. Paling bawah sekali nafsul lawamah tu, tu jahat. Semua mari perasaan-perasaan, lintasan-lintasan nak buat jahat saja. Nak buat maksiat saja, nak curi lah, zina lah, malah mayang lah, mari saja benda-benda jahat. Boleh jadi tilik situ, taat lagi tinggi. Maksiat lagi rendah. Kemudian kata Musannif rahimahullahu taala, dan terangit bumi, dan barang siapa sabar atas bala, disurat ditulis Allah baginya, bagi orang barang siapa tadi 900 darjat, antara 1 darjat di bawah bumi yang ketujuhnya hingga ke puncak arah 2 kali lipat. Tadi lapisan yang ketujuh bumi yang paling bawah sampai ke arah. Ni 2 kali. 2 kali lipat untuk 1 darjat. Jadi kalau 900 kali sendiri ya. Jadi ini perumpamaan kata ketinggian darjat, kita nak kira pun tak faham juga. Apa maksud daripada lapisan ketujuh sampai ke arah tu, kita pun tak faham juga. Tu dia panggil darjat. Tingkatan pangkat seseorang. Kalau dekat dunia ni faham lah. Pangkat kalau grade nombor 51 ke, tinggi tu. Jusa ke, tinggi lah. Ni kalau bab akhirat, pangkat akhirat kita pun tak tahu. Sebab Allah Ta'ala yang tetap. Pahala pun Allah Ta'ala beri, syurga pun Allah Ta'ala beri berdasarkan darjat dia. Dan ada kalanya kerana mengajar. Sebab apa sifat-sifat Nabi ni macam manusia? Yang keduanya ada kalanya dengan sebab untuk mengajar, untuk tunjuk mana sunnah, mana bid'ah, mana betul, mana salah. Arti mengajar menyatakan hukum bagi orang yang lain. Seperti kita ketahui hukum orang yang lupa di dalam sembahyang di sujud sahwi. Di sujud sahwi tu. Dia tulis di sujud sahwi. Macam pelik ketahui betul tak? Gitu. Jadi dia kata ketahui hukum macam ni. Seperti kita ketahui hukum orang yang lupa di dalam sembahyang di sujud sahwi. Sebab lupa Nabi SAW di dalam sembahyang. Mengetahui hukum orang yang lupa di dalam sembahyang di sujud sahwi. Jadi ikutkan ginilah kalau keterangan dia, iaitu kerana Nabi SAW kerana Nabi seperti kita ketahui hukum orang yang lupa dalam sembahyang tu disunatkan untuk sujud sahwi. Rasa jatuh tu di sujud sahwi macam tak kena. Rasa jatuh sunat, tambah disunatkan sujud sahwi, baru kena. Kalau di sujud sahwi, hukum macam mana tadi? Dia kata hukum orang yang lupa dalam sembahyang di sujud sahwi. Sujud sahwi bukan lupa dalam sujud sahwi. Kita lupa baru sujud sahwi, bukan dalam sujud sahwi tu kita lupa. Jadi ayat yang betulnya la'alla sawab, kita ketahui hukum orang yang lupa di dalam sembahyang disunatkan sujud sahwi sebab lupa Nabi SAW di dalam sembahyang. Noktah. Kemudian maka sujud sahwi Nabi SAW. Itu satu. Jadi sebab apa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan? Utamanya untuk mengajar ataupun menyatakan hukum. Antara hukum yang dinyatakan Nabi SAW ialah sunat sujud sahwi bila seseorang tu terlupa dalam sembahyang. Terlupa ni umum lah, dia ada banyak lah terlupa ni. Kena belajar kitab fiqh lah pula. Antara benda yang kita disunatkan sujud sahwi ialah bila tinggal sunat ab'ad, iaitu kunut dan tahiyat awal tu. Antara benda yang sujud sahwi, sunat sujud sahwi juga apabila kita tinggal rukun, yang mana rukun tu kalau kita buat dengan tinggal dengan sengaja batal. Tapi sekarang ni tak sengaja, selepas kita qada balik rukun tu sunat sujud sahwi. Contohnya kita terlupa rakaat kedua. Sekarang ni kita dah sujud kedua, rakaat kedua. Lepas tu baru teringat, tadi tak rokok lah. Maka kita kena
kena bangkit balik, rokok semula, lepas tu i'tidal dan teruskan sembahyang. Jangan teruskan diri pula. Diri rakaat ketiga, tak mau buat rokok balik, batal. Dah teringat waktu sunat, waktu sujud kedua, rakaat kedua, bahawa kita terlupa rokok rakaat kedua, maka kita kena kembali rokok rakaat kedua, kemudian i'tidal balik dan teruskan sembahyang. Nanti di akhir sunat sujud sahwi. Itu antaranya lah benda yang disunatkan sujud sahwi. Jadi Nabi SAW pernah terlupa dalam sembahyang. Terlebih rakaat penuh, kurang rakaat penuh, semua pernah berlaku. Jadi Nabi SAW menunjukkan perbuatan dari sudut perlu sujud sahwi. Dia tak cakap saja. Dia tak cakap saja perlu sujud sahwi tak. Nabi SAW sendiri yang buat, sebab dia pernah terlupa. Cuma terlupa Nabi SAW ni, ulama tanggung pula kata, terlupa yang Nabi SAW dalam sembahyang ni kerana dia terlalu asyik dengan Tuhan. Sehingga terlupa rakaat berapa. Tu Nabi lah. Kalau kita asyik juga, asyik benda lain. Lepas yang akan asyik apa, ni rakaat berapa? Sudah. Tapi kalau tu imam jenis lupa tu, jangan kita bantai dia pula. Kita bantai ni tu imam fikir apa sampai lupa rakaat. Gitu pula. Imam Ghazali rahimahullahu taala, dia pernah sembahyang jadi tu imam. Dia menjadi tu imam kepada adik dia. Adik dia nama Ahmad Al-Ghazali. Dia Muhammad Al-Ghazali. Adik dia Ahmad Al-Ghazali. Lepas tu adik dia tu, Allah Ta'ala beri kasyah pada dia. Waktu sembahyang dia nampak Imam Ghazali abang dia tu penuh darah di baju. Maka dia pun mufarakah lah. Zuhir kata kalau nampak berdarah tu, najis tu, mufarakah lah, tak boleh ikut lah imam yang batal tu. Lepas habis sembahyang, mak dia tanya, kenapa tadi mufarakah? Lepas tu dia jawab, kerana Imam Ghazali tadi aku nampak Imam Ghazali, iaitu abang dia Muhammad Al-Ghazali tu, ada darah di baju. Ada darah di baju dia, penuh darah di baju. Padahal kalau ikutkan tak ada pun, tapi Allah Ta'ala beri kasyah pada dia, nampak macam darah banyak di baju Imam Ghazali. Lepas tu Imam Ghazali pun jawab, kata, betul tadi waktu sembahyang tadi aku fikir pasal darah haid. Tentang hukum darah haid. Maka Ahmad Al-Ghazali, adik dia tadi, diberikan kasyah Allah Ta'ala, memang zahir darah di baju dia, padahal hakikat ada pun, tak ada darah pun, dia seorang nampak. Sebab apa? Sebab Imam Ghazali ketika tu sedang mikir bab haid, sehingga kan zahir darah yang dinampak oleh adik dia sendiri saja. Maka dia mufarakah lah. Jadi boleh jadi orang tu terlupa dalam sembahyang, terlupa rakaat ke, terlebih ke, terkurang ke, boleh jadi mikir benda tu. Kita kena takdir gitu, jangan duk mikir kata tu imam lupa semua. Jangan gitu. Tapi kalau tu imam kalau lupa ni, makmum yang duduk belakang tu kena reti ke. Kalau makmum belakang jahil habis makmum yang duduk depan ataupun yang khususnya duduk belakang imam tu, dia kena reti ke. Kukuk cara nak ganti imam ke, imam tersilap ke, macam mana ni dia tu imam tersilap, dia pun senyap habis tu. Ganti tu imam mana-mana boleh, tak ada salah. Cuma kena jagalah pergerakan tu, jangan lebih 3 kali lah. Kena sikit-sikit lah. 1, 2 berhenti sat, 1, 2 berhenti sat kalau jauh lah. Tapi biasanya ganti tu imam, belakang tu imam pula. Sebab tu kalau pergi Masjidil Haram contoh ya, ada 4 orang tu imam lain selain pada imam waktu tu yang duduk belakang tu imam. Untuk apa? Bukan saya saja. Seorang mubaligh ni yang tu lah, yang sebut balik takbir tu, Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Tu. Yang kedua, orang yang kalau contoh sembahyang jahar, sembahyang yang kuat ni, kalau terlupa Al-Quran, dia boleh tolong sebut. Dah Masjidil Haram tu, imam Masjidil Haram bukan baca qul huwallah aja. Baca Quran so lagu. Juzuk berapa. Jadi kalau terlupa boleh tegur. Dan yang seterusnya ialah andai kata kuk ini masalah untuk imam, dia boleh ganti. Senanglah, memang orang belakang tu imam tu memang kena ganti lah.
Sebab tu dah duduk belakang Tok Imam tu memang afdal, tapi kalau Tok Imam menjadi masalah, dia pun kena jadi peranan penting. Jangan dia senyap habis. Tu. Mana tadi? Tu sujud sahwi. Apa-apa lagi lah yang berkaitan dengan hukum. Dan supaya kita tunaikan, okey, sekarang ni Nabi SAW pernah sebut sujud sahwi. Kemudian Nabi SAW sendiri yang buat sujud sahwi. Okey, kenapa? Andai kata kalaulah Nabi SAW ni tak pernah lupa dan tak pernah buat sujud sahwi, tapi Nabi sebut saja, suruh sebut sujud sahwi, maka para sahabat Nabi SAW akan faham daripada perkataan dan perbuatan Nabi itu suruh sembahyang lain. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata suruh sujud sahwi. Kata dengan perkataan. Itu menunjukkan seolah-olah sujud sahwi itu rukhsah. Sujud sahwi itu satu rukhsah, satu kemudahan. Sedangkan Nabi tak pernah buat sujud sahwi. Maka para sahabat akan faham, kalau ulang sembahyang lain itu lebih afdal. Gitu. Dia akan faham gitu. Kalau Nabi sendiri tak pernah buat. Tapi kalau Nabi sendiri pernah buat, makna ini bukan saja rukhsah, tapi ini merupakan sunnah Nabi SAW. Sebab telah dibuktikan melalui perbuatan. Perbuatan dengan perkataan, perbuatan lagi kuat. Jadi sahabat Nabi akan faham bukan kena sembahyang lain ni, memang kena sujud sahwi. Dia akan faham gitu. Tapi kalau Nabi SAW tak pernah buat sujud sahwi, hanya sebut saja sujud sahwi, dia tak akan buat sujud sahwi, dia buat sembahyang lain. Sama juga kalau Nabi SAW ni kata, kalau sembahyang tak ada sembahyang diri, sembahyang duduk. Tanpa Nabi SAW pernah sembahyang duduk, maka sahabat akan tetap diri walaupun sakit. Sebab dia ingat duduk itu satu rukhsah, satu kemudahan dalam sembahyang, bukannya satu perkara yang Nabi suka. Dia akan faham gitu. Maka para ulama sebut sebab itulah Nabi SAW dia tu sembahyang duduk kalau sakit. Itu menjadi contoh kata kalau tak mampu sembahyang diri duduk. Maka sahabat Nabi akan duduk lah. Tapi kalau Nabi SAW hanya sebut saja kalau tak mampu sembahyang diri duduk, sedangkan Nabi SAW sendiri tak pernah contohkan sembahyang duduk macam mana, maka sahabat Nabi SAW akan tetap sembahyang diri walaupun sakit. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan supaya kita tunaikan sembahyang duduk atau tidur. Tidur ni mengiring lah bukan tidur khawf tu. Tidur ni mengiring ataupun terletak. Dia mengiring dulu lah, ikut tertib mengiring dulu, kalau tak mampu baru terletak. Bagi orang yang sakit. Sebab apa? Sebab Nabi sembahyang duduk tatkala sakit. Tu. Jadi kalau Nabi SAW sendiri tak pernah contohkan macam mana sembahyang duduk, sahabat Nabi akan faham tetap yang afdalnya sembahyang diri. Dah Nabi kata sembahyang duduk, itu rukhsah lah kot. Sebab Nabi tak pernah buat. Jadi gitu. Dia akan faham gitu. Sahabat akan faham gitu. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, macam tarawih Nabi SAW tak sembahyang tiap-tiap hari di masjid tarawih tu. Sebab takut sahabat faham wajib. Jadi dia sembahyang sebahagiannya di masjid, sebahagiannya di rumah. Supaya tak faham sebagai wajib, hanya sunat muakkad saja. Kalau wajib jenuh Lepas tu bila kata wajib pula, mesti ada ketetapan rakaat. Kalau ketetapan rakaat tu wajib tu memang 20, habis memang wajib 20. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tatkala sakit, dan pada zaman takut ni dia panggil waktu perang lah. Dia panggil salatul khawf. Salatul khawf, sembahyang ketika perang, takut. Kerana takut ni dia macam-macam cara dia. Lari, berlari, sambil tembak ke perang. Dia panggil salatul khawf. Solat dalam keadaan takut, syiddatul khawf, bersangatan takut. Dia ada cara dia lah. Kalau cara tenang, kalau macam mana tidaklah ketika perang, tapi waktu perang lah, tapi tak berperang waktu tu. Ada cara sembahyang dia. Saf pertama dulu kena rokok sampai ke sujud. Saf kedua tak boleh sujud lagi, tak boleh rokok lagi. Ada cara dia.
Tu kalau berperang, tapi belum berperang sekarang ni, tapi waktu tu perang, tapi dia tidak dalam keadaan perang. Gitu cara sembahyang ni. Tapi kalau dalam keadaan perang, terabur semua, daripada hari pertama sampai ke 100 duk bom saja, tak ada waktu bertenang langsung. Tu ada cara sembahyang lah. Sembahyang dia dalam keadaan penuh dengan pergerakan. Tu dimaafkan. Tu syiddatul khauf. Sembahyang dalam keadaan bersangatan takut. Tu kita tak rasa lah dan tak payah rasa lah pun. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka sekaliannya itu daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ia Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengajarkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tembikai. Dia makan belah kanan dulu. Potong buah tu. Jadi dia makan belah kanan dulu. Lepas habis belah kanan, dia pusing buah tu, makan belah kanan pula. Yang mana asalnya kiri tu jadi kanan. Faham? Kalau potong tiga segi tu, kalau tembikai kita potong-potong kan 3 segi. Jadi makan belah kanan dulu. Bila makan belah kanan, tinggal belah kiri. Lepas tu kita pusing jadi belah kanan. Makan belah kanan pula. Tu cara dia. Tu cara Nabi SAW makan tembikai. Dan kalau tak buat macam tu, tak jadi kapi. Makanlah ke mana pun. Tu cara Nabi SAW makan. Cara Nabi SAW makan tembikai. Nabi SAW makan lagi labu. Makan juga labu. Nabi SAW makan apa? Macam makan, itu dia sebut lah. Makan makanan yang tidak perlu perangat. Dia tak makan benda-benda perangat ni. Tapi kalau kita perangat lagi sedap. Kalau kari ke apa, sedap tu. Tambah 2-3 hari. Kalau kat Penang tu, kuah kari 2-3 hari tu, tu cicak roti kali. Dia. Tu. Tutup mata panggil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mengajar umat, dan jangan dikata yang demikian itu. Dan jangan dikata yang demikian itu hasil dengan pengajaran perkataan jua. Dan jangan dikata yang demikian itu, demikian ajar Nabi SAW tu, hasil dengan pengajaran perkataan jua. Nabi SAW bukan cakap saja, dia buat sendiri. Dia buktikan dengan perbuatan. Cara semayang lah ke mana, cara bayar zakat lah ke mana, cara haji umrah lah ke mana, Nabi buat sendiri. Bukan Nabi sebut saja. Nabi SAW sujud sahwi lah ke mana, Nabi SAW semayang duduk macam mana, dia buat sendiri. Bukan dengan kataan saja. Tu. Jadi sebab itu dia tu bersifat dengan sifat kemanusiaan, supaya boleh tunjuk macam mana cara dia. Tu. Kerana adalah dalil fi'il, dalil perbuatan itu terlebih kuat daripada dalil perkataan. Sebab tu kita kata tadi, kalau Nabi SAW hanya sebut sujud sahwi tanpa dia pernah sendiri buat, maka sahabat akan faham ulang balik sembahyang lebih afdal daripada sujud sahwi. Dia akan faham gitu. Sebab sahabat Nabi SAW ni orang yang dekat dengan Nabi. Dia faham lah serba-serbi apa yang Nabi kata dan buat tu. Mana kalau buat tu memang betul-betul afdal. Kalau Nabi sebut saja tu, tak ada apa. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau dengan katanya jua, kata Nabi saja, jua ni saja dia sebut saja, tiada diperbuatnya Nabi, niscaya adalah orang yang datang bala itu, datang sakit ke, datang kesusahan ke, menggagahi menyalahi akan yang lainnya, yakni sembahyang berdiri juga. Tu kalau nisbah sembahyang. Sekarang ni Nabi sebut saja, kalau sakit tu bolehlah sembahyang duduk. Nabi SAW tak pernah sembahyang duduk pun. Maka orang yang kena sakit nanti akan datang selepas Nabi SAW akan faham kata, kena berdiri juga. Sebab Nabi tak pernah buat. Yang duduk tu hanya rukhsah, hanya kemudahan saja. Bukannya sunnah Nabi suruh sembahyang duduk. Dia akan faham gitu. Jadi kita sembahyang ada tahap dia. Sembahyang berdiri, tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, mengiring, tak mampu mengiring, menentang, tak mampu menentang, isyarat mata, tak mampu isyarat mata, hati, darah hati, mati. Tu ya. Mati habis matilah, hati-hati tak ada ni. Tu. Sama ada mati ataupun tak sedar diri. Tu tak dikata apa. Memang tak sedar apa langsung .
Kalau sembahyang sunat pula, sembahyang sunat kalau kita mampu berdiri, kita boleh berdiri, boleh. Sembahyang duduk boleh tak? Kalau kita mampu diri saja sembahyang duduk, malah apa boleh. Contoh tarawih ke 20 rakaat. Tok imam baca 30 juzuk pula. Allah, ambil kursi lalu. Tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Duduk. Kalau kita mampu diri sembahyang sunat, kalau kita mampu diri, lepas tu nak mengiring boleh tak? Nak mengiring. Nak mengiring dalam keadaan kita ni boleh berdiri sembahyang sunat tapi saja-saja nak mengiring. Itu khilaf ulama. Pandangan asah boleh juga. Pandangan asah mazhab Syafi'i boleh juga sembahyang mengiring kalau dia mampu berdiri sembahyang sunat. Ini sembahyang sunat bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu wajiblah berdiri, tak boleh lah. Tak ada lagi sekarang dah. Jadi contoh main tarawih, kita malah duduk mengiring, duduk belakang ni. Mengiring. Tak salah. Mengiring. Tu imam baca Fatihah lama, baca surah lama, mengiring. Lepas tu bila nak rokok kena duduk rokok tak boleh mengiring pula. Tu rokok kena duduk lah boleh. Duduk, lepas tu sujud, duduk asal duduk sujud, lepas tu baca Fatihah balik, mengiring balik. Gitu lah. Kalau nak melentang pula, dia mampu berdiri sembahyang duduk, dia mampu berdiri untuk sembahyang sunat, dia nak melentang boleh tak? Tu tak boleh. Jadi paling hujung sekali orang tu mampu berdiri sembahyang sunat, paling hujung sekali mengiring saja. Melentang tak boleh. Sebab apa? Sebab melentang ni tidak ada dalil terus. Paling habis teh pun sampai mengiring saja kalau dia mampu berdiri untuk sembahyang sunat. Jadi dia boleh sembahyang sunat berdiri, boleh sembahyang sunat duduk, boleh sembahyang sunat mengiring kalau dia mampu berdiri. Ni mampu diri bukan kata dia tu hanya boleh menentang saja. Kalau terlentang saja memang kena sembahyang sunat melentang lah. Ni kalau dia mampu berdiri tapi saja nak sembahyang terlentang, tak boleh. Dia kena sembahyang mengiring saja. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, sebab apa dia akan sembahyang berdiri? Kerana tiada dilihat akan Nabi sembahyang duduk. Noktah. Nabi SAW tak pernah tunjuk sembahyang duduk. Nabi hanya sebut saja. Maka orang akan faham kata walaupun sakit lagu mana pun sembahyang berdiri lagi afdal. Jeng gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan ada kalanya mensabar daripada dunia. Ni yang ketiga lah. Sebab kenapa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Yang ketiga, ada kalanya mensabar daripada dunia. Mensabar daripada dunia apa dia? Untuk kita. Kita berasa kena teruk dah. Tapi bila tidik Nabi Rasul, lagi teruk. Mana ada teladan lah. Mereka lagi teruk dah kita. Jadi tenang sikit hati kita. Kalau mereka tak pernah kena teruk, tiba-tiba kita kena teruk, kita akan rasa serabut. Itu asal lah. Memang serabut. Kita kena susah. Tapi bila kita fikir balik Rasul dan Nabi ni, mereka lagi susah. Maka ada teladan. Sebab ada teladan, ada contoh orang yang susah lebih daripada kita. Jadi kalau Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul tak pernah kena kesusahan, kita yang kena kesusahan, seolah-olah kita saja yang kita rasa, kita yang kena. Orang lain tak kena, Rasul tak kena, Nabi tak kena. Maka jangan duka cita atas dunia, atas ketiadaan dunia, dan jangan dibakhilkan dengan dunia. Apabila didapat dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.